Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkaltu alaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman bagi mengimarahkan bulan kemuliaan hari ini 27 Ramadan insya-Allah untuk bermunajat bersama-sama pada pagi ini, pagi yang barokah ini dengan munajat sahur yang tajuk yang sangat menarik, Jiwaku dan Ramadan. Ini pertama kalinya Ustaz bersama dengan Gemenur Iman bermunajat ya Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sab Pentadbiran Gemenur Iman yang diurus takbir oleh Puan Hajar Seniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan munajat sahur kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Puan Rosniati ada ke ni? Ada ya? Ada. Ada. Terima kasih Ada Han. host kita pada malam ini, Puan lupa dah lama tak online kan? Amnira Puan daripada maksudnya standar saya ingat lah tu, cuma lupa nama sekejap je. Tak lupa kepada Puan Rosniati selaku pengurusi Gemenur Iman dan seluruh kaki tangan staff dan warga kerja lah yang terlibat untuk menggerakkan Gemenur Iman sebelum ini dan sepanjang Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah ada keberkatannya. Saya kira munajat pada pagi ini setelah mana semua dah bergelut daripada tarawih tadi dan kemudian buat qiyam Ramadan, baca Al-Quran dan sebagainya, dan ini kita kira agenda yang terakhir lah sebelum kita sahur. Sebab saya ni nak mengisi dengan munajat, kalau dengan nak kena saya dah bagi tahu kepada bonda daripada Brunei tu, saya lupa nama, minta maaf lah. Bonda muda. Ya. Bonda muda. Ya. Senang je Ustaz, bonda mudah. Mudah saja. Saya bagi tahu saya tak pandai untuk nak untuk handle munajat ni dengan zikir munajat ni, saya tak berapa pandai sebab saya tak ada pengalaman. Cuma kalau orang buat saya boleh ikut lah. Jadi saya bagi tahu dekat bonda, kata saya mungkin bagi sedikit tazkirah
ataupun sedikit apa-apa sajalah kita isi, sebab ni kita kira agenda yang terakhir untuk malam ni. Nah, sebab saya rasalah, bukan saya rasa, saya berkeyakinan ahli grup ini dah buat qiyam pada malam ni. Apatah lagi malam ini kalau ikut tajribah Al-Imam Al-Ghazali. Tajribah ni makna pengalaman peribadi Al-Imam Al-Ghazali. Malam ini adalah Lailatul Qadar. Ya, kalau ikutnya malam ni Lailatul Qadar, kalau ikut tajribah Imam Ghazali, sebab dia mula hari Selasa. Kalau mula hari Selasa, jatuh malam Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan. Itu disebut dalam Ihya Ulumuddin dan juga sebahagian kitab-kitab fiqh yang menukilkan kalam Al-Ghazali. Jadi sebab tu saya kira ini juga sebahagian dari qiyam Ramadan, dan nanti bila dah tamat, mungkin sampai pukul 5 nanti kita tamat, boleh sambung baca Quran pun tak apa. Apa-apa jua aktiviti yang menunjukkan kita ini nak hidupkan malam Ramadan. Jadi yang rajin semayang boleh semayang, yang kurang rajin boleh ambil Quran baca. Baca je Quran, sebab bacaan Quran ini satu anugerah yang terbesar untuk kita bulan Ramadan, kerana pahala dia tu memang Tuhan tak berkira sungguh. Satu huruf saja dah 10 pahala. Tawaran itu terhenti sehingga malam raya je, bukan? Sampailah petang sebelum masuknya malam hari raya. Maknanya hari asar, sebelum maghrib 1 Syawal. Satu huruf 10 pahala. Tapi lepas tu dah tak dapat lagi dah. Kalau siapa yang khatam bulan Ramadan, ni kita buat santai-santai je. Santai-santai je, sebab kalau ada soalan ataupun nak mencelah, sila saya izinkan. Sebab siapa yang khatam bulan Ramadan, Al-Quran secara kamil, secara sempurna, bermakna dia akan dapat pahala mengikut jumlah huruf yang ada dalam Quran. Tahu tak berapa jumlah huruf dalam Quran? Siapa pernah bilang? Tak ada yang pernah bilang. Yang cakap ni pun tak pernah bilang pun. Tak ada siapa yang rajin nak bilang. Tapi saya nak bagi tahu jumlah huruf dalam Al-Quran mengikut Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Al-Ulum wal-Matali' wal-Matli' An-Nujum, yang dinukilkan oleh yang dinukil pandangan itu oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi, menyatakan bahawa jumlah huruf dalam Al-Quran ialah sebanyak 1,27,000. 1,27,000 maknanya kalau kita baca luar daripada Ramadan, sebelah bulan selain Ramadan, kita akan dapat pahala 1,27,000 lah, siapa yang khatam. Ya. Tapi untuk Ramadan, khusus Ramadan, kita siapa yang baca khatam dapat, dia kena kali 10. Bermakna dia akan dapat 10,270,000 pahala. 10,270,000 pahala. Itu khusus untuk Ramadan sahaja. Jadi sebab tu puluhlah baca Quran. Yang tu je lah yang agak ni sikit kan. Kalau nak semayang, kita nak kena ambil yang semayang apa semua. Tak apalah, ada orang yang mudah, silakan. Apatah lagi dia baca Quran dalam semayang pula. Dia semayang sunat, dia baca Quran. Pegang Quran pun tak apa. Kerana bacaan Quran yang terbaik ialah bacaan Quran dalam solat. Zikir yang terbaik ialah zikir dalam solat. Kan? Maka sebab tu banyak orang memilih untuk khatam dalam sembahyang. Kalau kita tengok dalam At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, disebut dalam tu kita disunatkan untuk yang khatam secara persendirian, seorang-seorang. Dia beza dengan khatam dengan tadarus ramai-ramai. Kalau tadarus, kalau khatam secara persendirian diminta untuk khatam dalam sembahyang, iaitu khatam dalam solat sunat fajar 2 rakaat. Ada yang kata khatam dalam solat sunat maghrib. Tetapi di situ disebut dia khatamkan dalam solat sunat subuh lebih aula. Maknanya dia khatamkan pada awal pagi. Tapi kalau ramai-ramai khatam, kita buat majlis, maknanya kita khatam pada permulaan hari. Jadi sebab tu majlis khatam ni jangan buat lewat-lewat sangat. Buat awal-awal pagi sikit, kemudian kita khatamkan waktu itu. Dan bila kita khatam, jangan kita sudahi dengan surah An-Nas saja. An-Nas An-Nas. Nanti kita akan sambung terus dengan surah Al-Baqarah pada permulaannya 5 ayat yang awal.
Tanda kata kita tak nak tinggal dia terus, kita akan terus continue lepas ni. Itu tanda cara kita nak khatam Al-Quran. Ramai ya, 95 orang. Banyak ni. Saya ingat ada 12 orang je nanti. Jadi saya nak bagi tahu tu, walaupun kita mungkin nanti selepas kelas kita ada mungkin pukul 5 kita ada lebih kurang 1 jam lebih lagi untuk subuh. Jadi sempat lagi baca Quran sehelai 2 muka surat kita baca. Dan nanti boleh sambung lagi esok, sambung lagi lusa, sebab kita dalam tawaran Ramadan lagi. Jadi tawaran Ramadan ini semua Tuhan buat dalam keadaan yang dipanggil tawaran yang berbentuk, dia panggil apa istilah dia? Boros. Kalau dalam kitab Jawi lama tu, guru-guru kita, alim ulama dulu kata Tuhan ni maha boros. Boros ni kalau letak dekat manusia jadi sikap yang tak elok. Tapi bila letak pada Tuhan, dia jadi cantik. Kerana seolah-olah, kerana Tuhan beri dalam keadaan boros, kerana Tuhan tak akan hilang benda tu. Kita kalau boros, habis hilang. Benda tu dah jadi luput. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala diboros kerana apa? Kerana benda tu tak akan habis. Kerana benda yang dia bagi tu adalah ciptaannya dan tak akan habis. Baik. Jadi itulah yang kita nak isi dalam Ramadan. Saya sengaja meletakkan Ramadan dengan jiwa kita ini kerana kita ini, kata guru saya, Syekh Amru Al-Wirdani, dia kata manusia ini an-nas fi Ramadan sinfan. Manusia ni dalam bulan Ramadan ni ada 2 jenis. Yang pertama, ya'ishu fi Ramadan. Yang kedua, ya'ishu fihi Ramadan. Ada beza tak? Sikit je beza. Itu bahasa Arab lah. Beza sikit je. Yang pertama, ya'ishu fi Ramadan. Yang kedua, ya'ishu fihi Ramadan. Ya'ishu fi Ramadan, dia hidup dalam Ramadan saja. Dia hidup sekadar hidup. Orang Cina bukan Islam pun hidup. Orang India pun yang tak masuk Islam pun hidup. Yang kafir hidup kan. Tapi ya orang Islam pun hidup. Walaupun dia tak hidup, menghidupkan Ramadan. Manusia yang kedua ialah ya'ishu fihi Ramadan. Yang mana dalam jiwanya ada Ramadan. Sebab tu kita nak genggam Ramadan. Kita nak genggam Ramadan ini, kita nak bawa dia sampailah keluar daripada Ramadan pun, kita nak bawa dia bersama-sama supaya dia boleh jaga kita 11 bulan yang nak datang pula. Jadi apa yang paling sesuai untuk kita bicarakan dalam al-ashrul awakhir, dalam malam-malam yang terakhir Ramadan ini ialah sudah tentu kita cukup teringin dan kita sangat-sangat mempunyai impian ya, bagi orang yang beriman, impian yang sangat besar dalam kehidupan dia pada bulan Ramadan ini ialah menggapai Lailatul Qadar. Ya, kita nak sangat supaya kita boleh menggapai Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar ini hanya dikhususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat. Umat Nabi-Nabi dulu tidak berkesempatan, tidak berkesempatan, tidak dikurniakan. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad kerana melihat kepada antaranya umur umat Nabi Muhammad ni tak panjang. Bila tak panjang, kita ini kalau kita buat persaingan dengan umat dulu banyak semayang, kita pun banyak semayang. Umat dulu banyak zikir, kita pun banyak zikir. Umat dulu baca kitab diorang, kita baca Al-Quran. Tapi kita akan kecundang awal kerana usia kita tak panjang. Tak panjang nak buat macam mana, maka kita akan kecundang awal. Jadi maka lebihlah amalan diorang sebab diorang umur panjang. Tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi Lailatul Qadar dengan sekali dapat khairun min alfi syahr. Lebih baik, lebih banyak dari 1000 bulan. Bukannya 1000 bulan. Quran pun tak kata 1000 bulan. Quran kata lebih daripada 1000 bulan. Maknanya boleh jadi 2000, boleh jadi 3000. Ikutlah Allah Ta'ala nak bagi kerana pahala puasa tu sendiri pun Tuhan kata wa ana ajzi bi. Aku yang nak bagi. Kan? Jadi sebab itu Ramadan ini kalaulah kita masuk dengan jiwa iman, sebab tu Tuhan dah sebut. Orang yang sedar kita dalam Ramadan ni dia boleh merasai tawaran Tuhan ini sangat gila-gila. Hanya orang yang imanan wahtisaban. Orang yang masuk dalam keadaan beriman, cukup beriman dengan janji Tuhan dan wahtisaban, yang sangat-sangat mengharap balasan Tuhan. Lain daripada tu dia takkan rasa, dia rasa sama sahaja. Bahkan dia rasa alangkah indahnya Ramadan cepat berlalu. Sampai Imam Ibn Hajar kata di antara dosa yang umat Muhammad buat, ya, antara manusia buat tak sedar ialah
dia cepat-cepat nak kalau boleh Ramadan itu berambuh cepat-cepat sikit. Ini dosa sebenarnya. Kerana dia tak tahu kata penghargaan Tuhan bagi ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup tinggi melalui Ramadan. Kita sendiri tak terbayang, pahala sunat jadi fardu. Yang fardu pula didarab dengan 70. Siapa-siapa yang semayang fardu didarab dengan 70. Zuhur kita darab dengan 70. Mana nak dapat bulan biasa, tak dapat. Semayang asar, semayang maghrib, semua didarab dengan 70. Yang sunat pula amalan sedekah kita, zikir kita, semua dibayar pahala fardu. Jadi memang kita pulun sungguh nak dapat pahala fardu ni. Kan? Jadi sebab itu dipelbagaikan ketaatan, digandakan pahala supaya nak menggesa kita, supaya kita faham bulan ini memang Tuhan nak sungguh hamba dia keluar daripada neraka, bebas daripada neraka. Tuhan bukan nak sumbat kita dalam neraka sangat. Bukan itulah yang Tuhan nak daripada hamba dia. Cuma Tuhan buat kerana apa? Kerana ada di kalangan manusia yang tidak reti menghargai nikmat Allah, yang disebut sebagai kufur nikmat. Kufur nikmat inilah yang dia bagi kesalahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umat ijabah. Umat dakwah dia orang kafir terus. Bukan kufur nikmat saja. Kufur ni maknanya kufur tak terima terus tawaran Nabi untuk menerima Islam sebagai hidayah. Kita terima tapi kita tak menghargai. Kufur nikmat maknanya apa? Dapat nikmat kita guna untuk jalan yang salah. Dapat nikmat kita guna untuk jalan yang haram. Itu maknanya kufur nikmat. Sembahyang tak nak sembahyang. Imam Syafi'i kata kufur dengan nikmat. Kufrun duna kufrin. Baik. Jadi saya dah bagi tahu tadi beberapa fadilat. Saya nak menggesa supaya untuk 3-4 hari Ramadan yang berbaki ini, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan sembahyang sunat, perbanyakkan sedekah. Dan antara amalan yang kita mungkinlah kita pakat tahu tapi mungkin kita terlepas pandang ialah cuba cari anak yatim. Cuba cari anak yatim, kita usap kepala dia. Bulan puasa ni ganjaran tu besar. Sebab tu anak yatim ini Nabi kata dia dengan aku rapat sangat. Maka kita ni, anak yatim ni, dia memang kehilangan mak ayah. Tapi Tuhan buat dia tu rahmat besar sebab kita boleh tumpang dengan kewujudan dia. Tuhan bagi banyak pahala. Usap rambut dia tu, gugur dosa. Kan? Jangan Bituk tanya soalan pula. Kata saya jumpa anak yatim yang botak pula kan. Jadi adalah ganjaran dia. Jadi bukanlah makna. Jadi usapan kepala tadi itu menunjukkan rahim kita, rahmat kita kepada anak yatim yang mana kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat hampir. Ya. Jadi amalan yang saya sebut ni semua pakai maklum sedekahnya apa semua kan. Cuma saya nak bagi tahu kata benda itu perkara yang Tuhan bagi, tawaran tersebut akan berakhir lagi 3 hari. 27, 28, 29, 30. Ada 3 hari lagi tawaran semua ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada mereka-mereka insan-insan yang masuk dengan iman dan wahtisaban akan merasa apa? Akan merasa ya Allah, sebab itu bila di kalangan para ulama dulu menyebut kalau boleh siapa yang tahu Ramadan tu macam mana maka dia nak 12 bulan itu semua Ramadan. Jadi Ramadan ni kita tak nak pun dia datang dan kita tak nak pun dia pergi. 30 hari, 29 hari itu Tuhan bagi. Memang habuan kita, orang Kedah kami ni lah, dia cakap habuan nak cuci dosa lah. Habuan nak cuci dosa. Kan? Sampai kalau di Kedah ni, tempat kami ni memang panas nak mampu. Orang ni saya cakap ni nampak kata teruk semua panas. Bukan dia biasa-biasa dah panas. Boleh rasa kalau duduk di luar tu macam ada api kiri kanan ni. Tapi bila kita teringat balik Ramadan ini, Tuhan nama pun dengan Ramadan dengan makna Ramadhan, panas yang membakar. Kerana sebahagian ulama mensyarahkan membakar di sini dengan makna panas itu yuhriquz zunub, membakar dosa. Ya, membakar dosa. Memang panas itu dia akan bakar dosa, meluruhkan dosa-dosa. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala buat kita dalam keadaan apa? Kita dalam keadaan memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa. Kerana magnet Ramadan ini dia kuat. Dia tak sama macam bulan lain. Maka standard ataupun kita kata apa dia panggil istilah dia? Lupa dah. Standard dia kalau kita nak tengok dia ialah kalau kita mampu buat banyak pada bulan Ramadan, insya-Allah
bulan-bulan yang seterusnya pun kita akan mampu untuk mengharungi mihnah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buka lah, pokok ada yang nak mencelah silalah. Nanti saya cakap seorang-seorang pula. Ada tak yang nak mencelah? Silalah. Kalau ada. Ustaz, Ya, Assalamualaikum. Macam Ustaz cakap tadi kan, pahala membaca Al-Quran semasa solat tu lebih banyak daripada kita membaca Al-Quran di luar solat. Ya. Jadi kita nak ambil kesempatan macam bulan Ramadan ni, kita solat sunat dalam keadaan duduk dan kita pegang Al-Quran. Jadi kita boleh banyak sikit baca tu kan Ustaz? Boleh. Duduk. Ya. Pahala semayang dan pahala qiraah. Kita ada dua jenis bacaan. Bukan dua jenis bacaan pula. Kita nak kumpul pahala semayang, dia akan dapat setengah. Cuma kita dapat di situ pahala untuk membaca Al-Quran. Jadi tak apa, duduk pun tak apa, sunat ni. Lawana laka at-ta'ah, kata al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi buatlah mana-mana yang buat kita cenderung, yang buat kita jadi lebih santai dengan ibadat. Kita duduk pun tak apa, buka Al-Quran baca. Yang nak berdiri pun boleh. Macam-macam orang buat pada Ramadan ini, dia panggil jalan-jalan at-turuqu ilallahi kanufusi bani Adam. Jalan-jalan nak menuju Allah Ta'ala ni banyak cara. Ada yang semayang duduk boleh buka Quran, yang semayang berdiri mungkin tak boleh baca banyak. Ikutlah, masing-masing ada kelebihan. Jadi buatlah macam mana pun, janji kita isi. Baik, ada lagi ke yang nak mencelah? Saya bukan soalan sangat ni, mencelah lah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Mak Jah nak tanya. Ya. Ustaz ada cakap kalau kita baca dalam bulan Ramadan ni Al-Quran sendirian, Ya. seeloknya kita nak kata masa bila kata Ustaz kata tadi? Mak Jah tak berdengar. Pada 2 rakaat solat sunat subuh. Yang Nabi kata solat sunat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baiklah kalau Tuhan offer dua benda. Tuhan kata aku nak bagi dunia dengan isi-isi dunia dan juga sembahyang sunat subuh, maka sembahyang sunat subuh itu lebih mahal. Ya. Makna kita nak khatam tu masa lepas sembahyang subuh lah. Macam mana? Tak, lepas sembahyang subuh tak ada solat sunat dah. Sebelum solat subuh. Solat sunat subuh. Jadi kita baki-baki ayat dalam 4-5 ayat ke kan? Khatam di dalam solat. Saya cadang dibuat rakaat yang pertama tu kita bacalah 3 qul, kemudian rakaat kedua itu kita sambung dengan 5 ayat surah Al-Baqarah. 5 Al-Baqarah. Khatamlah Quran. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makcik nak tanya, kalau kita bangun pagi kan, hukum kata sedap 4 nak join tazkirah munajat sahur ni, tapi sebelum buat solat sunat tahajud dengan taubat lagi. Jadi mana lebih aula? Kita kerjakan solat dulu ataupun dengar tazkirah hingga pukul 5 nanti, pukul 5 baru solat? Mutah terbuka. Kalaulah makcik rasa ada benda yang ada input penting yang makcik nak dapatkan dalam tazkirah ini, tak apa, dengar dulu. Nanti selepas tazkirah ini kita ada 1 jam sebab pukul berapa subuh di negeri Selangor? Selangor ke apa? Pukul 6, 2-3 minit macam itulah. Pukul 6. So nanti ada baki mungkin setengah jam simpan untuk sahur, setengah jam tu semayang boleh juga. Kan? Boleh. Tak ada masalah. Ataupun semayang dulu tadi. Tapi sekarang dah nak dengar dululah. Dengar dulu. Kadang-kadang ada input tertentu yang barangkali makcik berhajat untuk tahu. Maka nanti habis pukul 5 semayang sampailah 5.30 ke 5.45 ke sahur lah. 5.45 dah lewat sangat. 5.30 okey. Ambil setengah jam semayang. Bolehlah dalam 10 rakaat ke 8 rakaat ke. Bolehlah tu. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi tak yang nak lah? Assalamualaikum Ustaz. Mak Jah nak tanya lagi sekali. Boleh. Andai kata Mak Jah dah khatam dah sendiri kan. Tapi tak buat sebelum subuh, Mak Jah nak ulang balik, boleh tak? Nak ulang balik.
Khatam tu lah. Sebelum subuh. Dia dah khatam, kita dah khatam lah. Maksud Yelah. kita khatam. Sebelum ni tak tahu kan? Ya. Okey. Dan dia fi ada. Dah buat lepas sembahyang asar petang. Nanti untuk yang seterusnya kita. Okey. Ustaz, okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi tak? Saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan Azrina. Ustaz sikit minta Ustaz kongsi sebab dulu masa tak berapa faham sangatlah saya tinggul untuk khatam diri sendiri tu kan dalam Ramadan. Lebih fokus pada khatam secara berjemaah. Betul kita ada tanggungjawabnya bila khatam yang secara berjemaah ni hidup kita dengan masyarakat lah. Tapi bila Ramadan, bila semakin berjalannya ilmu, banyak guru berpesan jangan lupa untuk setting goal yang khatam untuk diri sendiri tu. Nak Ustaz jelaskan kenapa Ustaz sampai macam tu kita macam dengan Al-Quran bulan Ramadan ni khatam tu satu macam kemuliaan dan satu macam benda yang kita kena score untuk diri sendiri tu pun terutamanya. Khatam secara berjamaah ini ataupun kita kata tadarus ataupun idarah, khatam itu kita buat sebenarnya dia matlamat goal dia sama sahaja. Cuma secara persendirian ini mungkin kita ada lebihan matlamat yang barangkali kalaulah tadarus kita barangkali kita tak dapat nak betulkan sangat ataupun kita tak dapat nak kejar lebih. Kalaulah kata tadarus kumpulan tu baca tak laju sangat ataupun terhad dengan waktu, kita tak dapat nak kejar banyak. Maka kita akan rugi peluang untuk cepat khatam kerana kita barangkali boleh mengulang lagi, kan? Maka kita cover dengan perseorangan. Ataupun kalaulah kumpulan kita buat dalam khatam itu mungkin agak laju, mungkin kita akan kekurangan mungkin nak betulkan tajwid ke ataupun kadang-kadang ada sebahagian yang terlepas, maka saya anggap bahawa khatam perseorangan itu sebagai penampung kepada kekurangan yang berlaku di dalam jamaah. Ya. Jadi buat dua itu dia punya. Tapi kalau tak mampu dua-dua, la yudraku kullu la yutraku jullu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mana-mana satu pun tetap dikira khatam. Kerana galakannya ialah sekurang-kurangnya khatamlah sekali. Macam Imam Syafi'i 2 kali khatam satu hari. 2 kali khatam satu hari. Masya Allah. Ini hebatlah. Kalau Sayyidina Uthman dalam kitab At-Tibyan sendiri, Imam Nawawi sebut, 1 rakaat, bukannya 1 sembahyang, 1 rakaat khatam Al-Quran. Ini kita sebut dengan kemuliaan masa, ya. Saya kira jawapan tu saya dah menjawab soalan ke Puan Azrina? Ya, menjawab Ustaz. Alhamdulillah sebab Ustaz itu menampung kan, menampung yang bacaan tadarus tu ya. Ya. Dan kadang-kadang boleh jadi juga jamaah yang kita buat dalam bentuk tadarus itu menampung kekurangan kita yang kita baca seorang. Boleh jadi juga dia sebagai penampung. Kerana kadang-kadang kita baca seorang, barangkali kecacatan ada juga. Kerana apa? Kerana bila baca seorang, tak ada orang nak betulkan ke ataupun tak ada orang nak masing-masing. Kita ada 2 jenis khatam Puan Azrina. Kita ada khatam tadabbur dan kita ada khatam qiraah. Khatam tadabbur ni tak boleh buatnya. Bulan Ramadan ni tak boleh habis. Melainkan dia memang masyi, betul lah. Masyi ni memang dia dah banyak kali mengulang dan dia faham maksud tadabbur itu. Maka terpaksa juga kita nak kejar juga khatam qiraah. Kerana khatam qiraah ni kita nak kejar pahala 1 huruf, 10 pahala tadi. Jadi ada orang tanya mana aula. Dia depends. Kadang-kadang untuk Ramadan ni kalau kita nak kejar pahala yang banyak tadi itu terpaksa kita khatam qiraah. Tapi nak hilang tu tadabbur tak boleh juga. Jadi khatam tadabbur ini kita tak dapat nak habiskan kadang-kadang. Mungkin 1 Ramadan pun tak boleh nak habis sebab nak tadabbur. Baca kena tengok makna kan. Jadi tetap juga khatam tadabbur dan qiraah ini menampung salah satu sebagaimana tadarus dan juga khatam persendirian itu tampung menampung. Dan kalaulah tidak bersifat tampung menampung pun, maka kita akan khatam 2 kali untuk 1 Ramadan, untuk sepenuhnya Ramadan. Maka kita boleh mendapat pahala. Kalau ikut kiraan Al-Imam Syafi'i tadi, maknanya kita layak untuk dapat bukan 10 juta 200 maknanya 20 juta lebih lah pahala kita kan. Banyak pahala untuk kita kumpulkan dalam bulan Ramadan. Ada orang buat 2 kali khatam, ya. Ada orang boleh buat 2 kali khatam. Saya tak mampu. Saya tak mampulah. Ada di kalangan yang boleh buat, maka dia insya-Allah
mungkin sebahagian daripada waliyan min awliya'illahi salihin. Masya-Allah. Baik, ada lagi kah? Baik, Ustaz, sikit. Tadi Ustaz dah sentuh pasal tadabbur. Sebabnya secara tak langsung dah jawab soalan saya yang kedua ni. Sebabnya ada yang, bukan saya tak katalah sahabat-sahabat yang mengecam bila kita terlalu fokus dengan tadarus Al-Quran secara sendiri atau berjemaah kan. Sebab ada yang kata no point mengaji je buat apa, kena tadabbur sebenarnya. Sebabnya pengisian apa yang Al-Quran kata tu yang kita nak. Saya punya pandangan sama macam Ustaz kata tadi lah, kita mengajar fadilat yang satu huruf berapa ganjaran tu satu. Dan memanglah poin utama kerana Allah lah. Itu sebelah lah. Tapi bila sebut tentang tadabbur, pada saya inilah bekalan perjalanan untuk saya berjalan balik bertemu Ramadan. Pentingnya saya berada dalam kela-kela tadabbur. Bila saya sampai Ramadan, bila saya membaca Al-Quran, tak kosong. So tadabbur bukan bulan Ramadan lah untuk saya fokus. Itu saya punya pandangan. So tapi tak beranilah nak bagi jawapan tu pada yang bila macam mengkritik kenapa baca Quran je tak tadabbur kan. Sedangkan tadabbur. So kat situ tadi Ustaz dah jawab tu pada saya dapatlah intipati kenapa lebihkan qiraah tu berbanding dengan tadabbur. Ya, kadang sebahagian dia kata macam tu kan. Kita tak menafikan tadabbur, dan bahkan Tuhan menegur sebahagian manusia yang tidak bertadabbur Quran dengan apa ni, Allah Taala menyebut afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha. Adakah hati kamu dah kena kunci? Tuhan kata sebab kamu tak nak faham langsung ke Quran cakap apa. Bukan, kita tak menolak begitu. Cuma ada satu lagi kita kena faham, Quran ini dinamakan, definisi dia sendiri adalah al-muta'abbadu bitilawati. Dia tilawahnya itu menjadi ibadah walaupun tak faham sepatah haram. Orang Kedah kata. Jadi kita apapun dalam agama kita pentingkan keseimbangan. Kita tak sembang mana lebih mana kurang. Kita faham bahawa kedua-dua ada kelebihan, maka kita seimbangkan. Maka kalaulah terkejar antara dua perkara ini, kalau tak mampu nak buat dua-dua, saya secara peribadi pun berpendapat lebih kurang puan juga, kita mungkin lebihkan qiraah. Kerana qiraah ini kita cuba untuk dapatkan ganjaran yang besar, kerana mood kita berada dalam tilawah itu ialah mood ibadah. Nanti tadabbur ialah mungkin kadang-kadang kita tak sempat nak buat sebab dia makan masa tadabbur ni. Dia kena fikir, nama pun tadabbur. Tadabbur. Jadi Al-Imam Malik, kalau kita ambil kata tak terlepas peluang tadabbur dan sebagainya, maka bagaimana pula Imam Malik, dia tutup kelas terus. Bulan Ramadan ni bagi fokus pada ibadah sahaja. Nanti orang akan cakap pula, bulan Ramadan lah kita nak faham ilmu lebih banyak. Tak. Dia benda ni ada fokus. Bulan Ramadan ni memang kita istihar bulan ibadah. Kita istihar bulan ibadah sampai Imam Malik tutup kitab. Tutup tak mengaji. Maknanya orang faham bulan ini fokus ibadah lebih kurang. Allah, nak bising apa sangat, nanti ada 11 bulan lagi kita boleh fokus. Kan? Jadi kalau boleh seimbangkan kedua-dua, maka itu min babil aula, itu lebih aula. Baik. Kalau ada yang nak menjelas sila ya. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Zainab. Ada Ustaz, saya ni nak keluar dari tajuk sebenarnya, sebab ni bukan untuk semua, ini untuk diri saya sendiri, sebab tahun ni saya diduga dengan mata tak nampak sangat dah, dan nak baca Al-Quran pun tak dapat. Jadi saya dengan banyak ceramah pasal tadabbur rasa sedih juga lah sebab tak dapat baca Al-Quran Ustaz. Cuma saya dapat dengar je, kemudian saya nak cari peluang tu, pahala untuk tadarus memang tak dapat Ustaz. Saya cuma dapat dengar. Dapat membaca pun tak dapat. Jadi macam mana saya nak isi pengisian dari 1-2 hari je dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, saya nak tanya sebelum ni Puan bacalah. Tahun-tahun lepas memang saya dapat tadabbur, dapat baca Quran, memanglah dapat khatam Quran semua tahun lepas. Start tahun ni saya memang mata saya lagi merusut penglihatan. Jadi memang tak nampak, betul lah, nampak ini pun nampak apa untuk buat online ni, saya dapat nampak warna merah, warna apa je yang saya boleh dapat tekan. Baik. Lain tak dapat. Saya doakan Puan Allah Ta'ala berikan kesihatan. Baik. Sebenarnya berita gembira buat Puan kerana sebelum ni waktu mata Puan nampak, Puan istiqamah baca Quran di bulan Ramadan. Maka kali ini Tuhan kata oleh kerana ada halangan di mata, maka
Nabi SAW kata kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahiha. Dia akan diberikan pahala yang serupa kerana halangan tersebut. Jadi jangan bimbang, pahala yang puan buat dulu dapat, dia seolah-olah pencen lah. Pencen, kita kerja dulu waktu kita sihat. Sekarang kita ada ujian tertentu, maka ada halangan tertentu menyebabkan pahala dulu puan dapat. Sekarang pun puan dapat pahala itu. InsyaAllah dapat. Okey, yang kedua, apa yang boleh kita buat? Kita ada beberapa peringkat. Yang pertama, kita baca Quran. Faham Quran. Tadabbur Quran. Macam-macam. Tapi kita jangan lupa, dalam Al-Quran juga menyebut, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Puan boleh dengar. Sebab apa dalam ayat ni? Fastami'u, dengarlah Al-Quran. Tuhan kata, wa ansitu, diam, jangan cakap. La'allakum turhamun, maka kamu akan dapat rahmat Tuhan. Maka saya berpegang kepada Al-Quran ini, kita akan dapat rahmat bukan dengan baca sahaja, bahkan dengar, tulisan semua dapat, kerana rahmat Quran, barakat Quran ini syamil, jami', menyeluruh. Kerana itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dengar. Jadi saya silakan, saya bergantung pada, kalau buka apa untuk Al-Qurannya, saya dengar je daripada awal sampai akhir. Kemudian tiap-tiap ada rancangan macam apa ujian lain untuk buat tadarus tadarus satu hari satu juzuk. Saya ikut itu, cara macam tu je Ustaz. Jadi Boleh, jangan risau. itu saja Ustaz yang saya mampu. Boleh. Terima kasih Ustaz. Allah Rahim, Allah Rahman. Allah ini boleh menganugerahkan dalam banyak keadaan, dan nas yang saya baca tadi, Al-Quran sendiri menyebut dengan mendengar. Maka la'allakum turhamun, kamu akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan mendengar. Jadi jangan risau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi ke? Ustaz, Ya. mohon Ustaz bagi pencerahan berkenaan dengan khatam Al-Quran secara online dan secara berdepan. Saya terkejut bila ada yang kata hari itu tidak boleh khatam secara online, kena secara berdepan. Sedangkan dah beberapa tahun ni kita bertadarus online dan khatam pun secara online. Sila Ustaz pencerahan. Saya mengambil ucapan daripada guru kami Syekh Yusri Jabir Al-Hasani ketika menghuraikan pengajian secara online. Sama aja. Pengajian online adakah dikira ataupun diiktibarkan mu'tabar ataupun tidak. Maka online juga, kita hari ini dunia kita banyak. Zakat bayar secara online sudah dikira sebagai qabat hukmi, hukumnya berlaku, secara hukum berlaku. Maka demikian jugalah suara kita boleh sampai dan realiti majlis itu berlaku. Maka walaupun secara online, maka dia dikira. Kenapa pula tidak dikira? Adakah kerana jarak? Tidak. Jarak bukanlah pemutus ataupun yang menjadi halangan kepada tidak berlakunya khatam. Janji majlis itu real, berlaku, dan kita mempunyai wasilah untuk menghubungkan suara. Kerana wasilah-wasilah ini sama sahaja. Kalau dahulu tak ada mikrofon di masjid, sekarang dah ada mikrofon. Dahulu mungkin jarak 5-6 km tak boleh dengar azan, sekarang dah boleh dengar. Kerana apa? Kerana ada wasilah yang mana menyampaikan suara. Sama sahaja. Ini saya pernah berlaku ketika Syekh Muhammad Metawalli Asy'arawi ketika hadir ke Arab Saudi. Ketika itu ada fatwa daripada Arab Saudi, ulama Arab Saudi yang mengharamkan untuk menggunakan pembesar suara. Nanti saya akan kaitkan di mana apa kaitan online dengan pembesar suara. Bukannya benda itu sama sahaja, dia wasilah. Maka waktu itu dia mengatakan bahawa bid'ah kita meletakkan ataupun menggunakan mikrofon untuk di Masjid Haram, kerana benda itu tak ada zaman Nabi lah, itu alasan dia. Maka Syekh Muhammad Metawalli ketika itu dia masuk ke rumah ulama tersebut, yang ketika itu ulama tersebut matanya tak nampak, dia pakai spek mata. Bila dia pakai spek mata, Syekh Metawalli kata haram lah, mana boleh guna spek mata, Nabi baca Quran dulu, mana pakai spek mata. Dia kata tak adalah, spek mata ini hanyalah wasilah untuk membesarkan huruf sahaja. Dia kata sama sahajalah, mikrofon pun sama, iaitu dia nak membesarkan suara sahaja, wasilah untuk besarkan suara. Apa beza dengan spek mata nak besarkan huruf? Ketika itulah diluluskan fatwa, maka dibenarkan muazzin untuk menggunakan pembesar suara. Sama aja online ini.
jarak yang jauh boleh disampaikan melalui wasilah, melalui online untuk sama-sama kita sampai. Hakikatnya berlaku tak? Berlaku. Kita semua menyertai. Suara boleh sampai. Maka tidak ada masalah. Maka khatam tersebut walaupun online tetap akan berlaku. Jangan risau. InsyaAllah ta'ala. Saya kira itu pandangan yang sederhana, lebih sederhana lah. Daripada itu tak berlaku. Bahkan bayar zakat online pun banyak yang Tok Guru kata tak, ustaz-ustaz kita kata tak sah lah kerana apa. Jadi saya tetap berpendapat ia adalah wasilah yang terkini, bahkan memudahkan. Kerana apa? Kerana duit tadi memang masuk dalam akaun. Realitinya berlaku. Maka berlakulah serah dan terima, maka matlamat dah capai. Jadi sama juga, matlamat dah tercapai, khatam Quran berlaku, suara sampai, realiti, majlis semua berlaku. Apa yang menghalang kita? Adakah jarak yang menghalang kita? Tidak, jarak tidak menghalang kita. Ya. Ada lagi soalan? Ada lagi kecelahan-celahan? Silakan. Ustaz nak tanya yang tentang tadi tu, kita yang apa tu boleh dengar suara, kalau kita buka video muka kita pun lagi baik tak Ustaz? Jadi nampak semua orang. Itu pun okey, tak ada masalah. Tapi kelas online saya tak apa, tak buka pun. Jadi tak apalah, nak buka pun boleh, tak buka pun boleh. Saya rasa, tapi tetaplah kalau sama-sama perempuan, semua pakat perempuan belaka, lebih baik buka. Maknanya kita mentakkidkan kita punya kehadiran secara lebih inilah kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi yalah, macam puan kata, kalau dah semua pakat perempuan belaka, buka je lah kamera kan. Dia kata tak pakai tudung, bolehlah tolak ke apa ke atas kepala tu kan. Tak ada masalah. Buatlah lagu mana pun. Tetaplah kalau sama-sama perempuan lah. Tapi kalau ada lelaki dalam tu, mungkin dia segan kan. Macam saya lah, ramai tak buka sebab segan. Tengah-tengah waktu sahur macam ni kan. Jadi dia segan nak buka. Tak apa, tak payah buka. Dengar sudahlah. Okay? Maksudnya masa majlis khatam tu nanti Ustaz. Masa majlis khatam kita nak buat tu, kan kita buat online, kita buka lah video, kita nampak muka kita, kawan-kawan semua. Macam seolah-olah kita ni face to face lah juga. Ya. Yalah. Face to face lah. Maksudnya itu yang terbaik. Kan? Cuma saya bagi tahu sama, ada ketika khatam ataupun majlis khatam, bukan, ketika baca biasa sebelum khatam ataupun pada khatam, sama saja keadaannya. Jadi saya bersetuju dengan puan, itu lebih baik. Kita buka kamera, kita on, itu lebih baik kerana kehadiran kita itu dia panggil ada dikuatkan, lebih dikuatkan dengan visual. Itu lebih baik. Tapi yalah, kita raih juga kalau ada sebahagian yang mungkin ada masalah-masalah tertentu ke. Jadi yang penting dia hadir, dia terlibat dan dia tak tipu. Kerana khatam ini, kita khatam Quran ini isu kita dengan Tuhan, kan? Kalau kita bohong, yang duduk depan telefon tu bukan dia pun, anak dia. Itu dia dengan Allah lah. Kalau dia tipu pun, dia tipu Tuhan lah kan. Bukan dia nak tipu siapa yang lain. Kalau lah membabitkan urusan dengan manusia, itu kita kira lain lah. Tapi ini, kita yang kena ikhlas. Tuhan tahu kita khatam ke tak khatam, kita mengelat ke tak, kita curi tulang ke tak kan. Jadi, pada saya, tetaplah yang terbaik kita on kita punya kamera supaya dia boleh menguatkan lagi, dia panggil tanda kehadiran kita, kebersamaan kita, itu lebih baik. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, bagi bekal sikit saya. Okey, saya nampak Nadia on, bagi Nadia dulu lah. Saya bagi yang terakhir tanya lagi. Nadia, sila Nadia. Okey, saya kan Ustaz nak tanya sikit. Okey, yang dikatakan khatam di bulan Ramadan tu, adakah daripada juzuk pertama hingga 30 ataupun mungkin dalam sebelum ni dah khatam yang diulang bulan Rejab dan Syakban, dia masuk Ramadan dah hafal dah 15 juzuk. Lepas tu daripada 15 hingga ke 30 dia sambung bulan Ramadan. Ke macam mana Ustaz? Dia ada khatam yang kamil, khatam secara sempurna dalam bulan Ramadan, bermakna mula daripada awal. Tetapi boleh juga kalaulah kita ada baki dalam 5-6 juzuk lagi ke 10 juzuk lagi, itu juga kita kata berlaku khatam dalam Ramadan. Maknanya berlaku khatam dalam Ramadan, tetapi bukanlah khatam semua dalam bulan Ramadan. Ada beza tak? Tetaplah ada beza. Cuma kalaulah kata kita ada baki lagi 10, kita boleh buat khatam macam ni. 10 lagi baki, lagi 20 kita sambung. Nanti kalaulah tak sempat, kalau sempat kita khatam lagi. Dalam sampai 2 kali. Tapi kalau tak sempat, maknanya merangkumi semuanya 30 juzuk Al-Quran berlaku di dalam bulan Ramadan.
supaya kita mendapat tuntutan pahala yang saya sebutkan tadi berdasarkan jumlah huruf, yang mana tawaran itu hanya terbuka di dalam Ramadan sahaja, tidak bulan lain. Sebagaimana saya sebutkan tadi, petang sebelum masuknya maghrib hari raya, tawaran tadi dah ditutup. Untuk satu huruf 10 pahala. Ya. Ada lagi yang nak bertanya, nak mencelah, silakan. Tak mesti soal. Ustaz, saya nak tanya. Kita bertadarus. Okey, kadang-kadang hari itu kita tak dapat hadir sebab ada hal. Tu macam mana tu Ustaz? Kita perlu baca ke ataupun kalau kita tak baca, tak kira 100% khatam untuk satu Quran kan? Okey, dia kalau sistem dalam tadarus macam mana, dia orang minta ulang ke tak payah ulang? Itulah, kita perlu ulang ke Ustaz? Kita nak tanya tu Ustaz. Dalam tadarus tu sendiri, dia orang suruh ulang tak kalau kita tak datang? Sebab kita tak datang, dia orang tahu. Jadi bila dia orang tahu, betul, kita bagi tahu lah kita tak datang sebab kita ada hal kan. Dia orang jadi kita sendiri, dia on saja tapi kita tak baca lah Ustaz. Apa tu surah tu ke apa kan. Macam mana bagi saya mengambil Azrina tadi, perlu ada 2 jenis khatam, iaitu khatam secara peribadi, secara persendirian, dan khatam secara berkumpulan yang mana dia akan tampung-menampung. Dia mesti kalau nak khatam, nak dapat istilah khatam itu, dia mesti baca semua. Dia tak boleh baca tebuk-tebuk. Baca tebuk-tebuk dia tak. Tak adalah, kita tak hadir, kita ada hal kan. Tapi dia orang still on jugalah. Kita saja tak baca. Lebih baik kita perlu baca lah yang mana kita tinggal tu Ustaz ya. Kena baca. Bukan untuk fadilat khatam. Sebab dia khatam ni, saya nak bagi tahu, dia istilah khatam ni memang kita baca habis. Itu nama khatam. Tapi bukan kita khatam. Sebab itu kita akan sambung dengan suratul Baqarah. Bila kita khatam, maknanya kita tak tinggal satu pun. Kalau satu pun kita dah tak nama khatam. Apa fadilat khatam? Fadilat khatam ini saya nak bagi tahu, kalau dalam kitab I'anah pun sebut, kita dituntut pada hari tersebut untuk berdoa. Kerana apa? Doa tersebut dituntut kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam kitab menyebut doa tersebut Tuhan nak dengar sungguh-sungguh. Syadidan muta'akkidan disebutkan dalam kitab I'anah. Maknanya hari itu doa mustajab pada hari khatam. Bahkan kalau bulan biasa kita khatam, kita diminta untuk hari khatam tu kita kena puasa. Dituntut puasa, bukan wajib. Tapi kita dalam Ramadan dah memang puasa. Jadi sebab tu jalan walaupun satu muka surat kerana kita nak dapat fadilah khatam Quran dan mustajabnya doa. Dan saya selalu pesan kalau anak-anak khatam pun kita kena bagi sokongan, kita kena bagi moral support yang baik. Kadang-kadang ada di kalangan mak ayah convocation anak dia sanggup pergi jauh-jauh. Kan ada yang sanggup beli tiket pergi luar negara lagi untuk hadir convocation anak. Yang dalam negeri pun sanggup habis minyak kereta, tol pergi balik, tapi anak dia khatam Quran, dia hantar wakil saja, dia tak boleh datang. Sebab apa? Dia nampak benda tu kecil. Sedangkan khatam Quran ini bukanlah satu momen yang biasa, tapi dia satu keadaan yang mana Imam Malik Sayyidina Malik Anas bin Malik, dia kata setiap kali dia khatam Quran dia akan kumpul semua ahli keluarga. Kerana waktu itu keadaan sangat-sangat dituntut untuk kita berdoa. Kemudian doa tersebut disunatkan kita an yulaha dalam kitab sebut, maknanya kita minta sungguh-sungguh. Jangan kemudian minta pula. Sunat kita ketika berdoa pada hari khatam Quran itu, iaitu kita menjadikan, dalam kitab I'anah sebut, menjadikan doa kita mu'zamuhu au kulluhu fil ukhrawiyah. Sebahagian besar doa kita fokus pada akhirat, ataupun lebih baik semua minta akhiratnya, dunia tak payah minta. Habis tu macam mana dunia, saya pun nak berjaya di dunia. Orang yang diberikan kejayaan akhirat, sudah tentulah dunia akan dapat sekali. Walal akhiratu khairul laka ula, kan? Jadi jangan risau. Jadi terima kasih Ustaz. Soalan Puan Maznah, kena ulang baca, bukan kena ulang, kena baca dekat yang mana kita tinggal. Yang tinggal tu kan Ustaz, yalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam ni, kalau kata yang tertinggal, kata kita ni dalam Ramadan ni kita ada join 2-3 grup. Maknanya kalau satu grup tu kita tertinggal, lagi satu grup akan cover. Maknanya kita daripada dengan grup tu kita akan baca juga surah tu. Tetap baca, walaupun kita tertinggal grup ni, kita tertinggal, tetapi grup ni belum habis lagi. Maksudnya satu grup, satu orang tu mungkin dalam 3-4 grup,
Ya. InsyaAllah saya memang boleh cover lah. Maknanya tak adalah tertinggal surah. InsyaAllah. Ini saya kira kepelbagaian kita punya cara untuk mengkhatamkan. Bahkan bila lah kita baca sini, mungkin satu grup lagi kita ulang baca. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Mengulang baca yang sama sebab kita dah baca kumpulan ni terlebih awal, kumpulan ni lewat sikit ataupun kumpulan ni kita terlepas, di sana kita tampung, maka paling kurang kalau tak berlaku khatam secara kumpulan pun, secara peribadi kita akan khatam. Sebab itu penting. Ini saya kira inisiatif yang pelbagai lah untuk kita nak khatam juga Quran. Ya, jadi jangan risau. Saya setujulah pandangan Puan Nurini tadi. Tapi tak ramai lah kot. Tak ramai yang boleh ikut banyak kumpulan. Banyak kumpulan nak ikut kumpulan ni. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Yang banyak grup ni, grup WhatsAppnya, dia masuk grup WhatsApp je banyak. Grup apa ni, tadarus ni mungkin satu je kot. Tak apalah. Apa ala kulli hal, bagi wujudkan khataman kita itu dalam apa jua bentuk. Sama ada dia bersifat penampung ataupun menguatkan. Jadi janji berlaku khatam insya-Allah. Kita ada lagi, silakan. Sebab tu fadilah khatam ni memang kena teliti setiap huruf tu, walaupun wanita tu period kan, berhadas, hadir untuk meneliti apa yang sahabat tu baca, Ustaz kan. Sebab saya selalu ingatkan lah dengan adik-adik Usra, selalu kalau kata berhadas pun masuk mendengar. Kalau terlena di pertengahan jalan, sebab kami punya grup tadarus malam, tak apa, saya kata daripada betul-betul tak hadir, maknanya kita dah excuse, dah tinggalkan berbanding dengan kita masuk dengan niat untuk meneliti juga walaupun tak dapat membaca. Sebab fadilah khatam macam Ustaz kata tadi, saya suka bila Ustaz highlight tu, apa bacaan tu dari mula sampai akhir tu kena, bukan sekadar join baca apa tu tinggal, saya dah sudah tak boleh. Kalau majlis, kalau program tu kita tak buat di masjid, ya, kalau buat di rumah ke ataupun di surau, kita minta walaupun dia dalam keadaan haid, datanglah. Kerana macam saya sebut tadi, dilarang hanya baca, itu pun bacaan dengan niat zikir, dengan bacaan niat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kalau niat zikir, pandangan dalam mazhab kita masih membolehkan. Cuma tak apalah, kita elakkan. Kalaulah kita nak khuruj minal khilaf, silakan keluar. Cuma hadir untuk mendengar. Jadi saya setujulah pandangan Puan Azrina tu, boleh kita ambil sebagai galakan lah. Kerana Al-Quran tadi tidak hanya ada rahmat ataupun keberkatan pada bacaan sahaja, bahkan mendengar. Berapa banyak di kalangan orang yang mendengar Al-Quran menjadi sumber hidayah. Kerana makna nuzul Al-Quran itu ialah penurunan yang bersifat banyak kali, bukan sekali. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Jika haid tidak boleh pergi ke masjid kan? Ya. Haid tak boleh masuk masjid, ya betul? Betul tu, betul. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, ada beberapa minit saja lagi, boleh ke? Boleh, ada 4 minit lagi. Okey, gini Ustaz. Kita cerita pasal khatam kan. Kita punya majlis ni stop pukul berapa saya tak pasti. Pukul 5. Pukul 5. Jadi saya nak tanya Ustaz, kita kan khatam Quran ni kalau tidak menggunakan online, so kita ke masjid. Jadi macam kita orang ni perempuan, orang perempuan adalah hanya boleh nampak muka dan tapak tangan kiranya. Bagaimana di luar sembahyang dan begitu juga waktu solat kan. So bagaimana tentang suara? Adakah suara kita tu mengaji di masjid dikira aurat? Sebab kita mengaji selalu pakai mic kan. Suara yang rajih, pandangan yang terkuat dan majoriti ulama mengatakan suara wanita laisa bi'aurat. Bahkan mazhab kita juga berpegang pendapat sendiri. Suara wanita bukan aurat. Cuma dilarang beberapa perkara. Yang pertamanya azan. Dilarang untuk wanita mengalunkan azan. Tak apalah, makanya baca Quran tidak dilarang. Yang dilarang tu kalaulah membawa kepada fitnah dan sebagainya. Saya kira kalau setakat untuk tadarus, suara, saya rasa perkara itu tak menghadirkan fitnah lah. InsyaAllah kalau pakai mikrofon ada orang khatam baca Quran tadarus pakai mikrofon ke? Kalau tak pakai mikrofon sekadar dalam masjid, saya kira tak ada masalah. InsyaAllah khair saja. Maksud saya selalu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ya, Puan tadi tak habis lagi tanya. Saya. Ya, terima kasih. Sebab saya sebenarnya adalah ahli marhaban juga. So selalunya
macam saya mengetuai kumpulan tu, jadi bila macam permulaan ataupun penghabisan, saya akan berselawat. Biasalah akan menggunakan mikrofon. Dia orang kata suara perempuan ni tak baik nak kuat-kuat. Apa yang saya pernah dengar lah juga, suara perempuan ni kalau dia mengaji, berselawat, ada yang terbaik kan. Sebab kita berselawat tu mengaji kekasihan Allah juga. So mengaji pun kalau diikutkan macam ada pertandingan Al-Quran, perempuan pun ada juga mengaji kan. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, hadis tersebut Sayyidina Abu Bakar menegah perempuan yang menyanyi pada hari raya. Kemudian kerana apa? Kerana dia menegah, dan ketika itu Nabi SAW tengok kelakuan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Nabi mengatakan, biarlah mereka nak menyanyi. Sebab tu dalam hadis dia ada menyebut jariyatan yughanniyan, dua orang jariah wanita dua-duanya. Maknanya menyanyi pun boleh, takkanlah baca Quran tak boleh, selawat tak boleh, boleh. InsyaAllah khair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sangat meyakinkan. So untuk mengaji dan bersalawat, jadi tidak jadi kesalahan kan, kecuali kita menyanyi lagu-lagu rock tu di depan orang halayak ramai, mungkin kita macam satu perasaan ada macam kemegahan lah contoh. Tapi kita mengaji dan salawat adalah kerana Allah, insya-Allah Ustaz ya. Ya, boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kan? Tadi Cik Noreha. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya gini, dah kita nak ajak majlis khatam kita pergi. Cuma kita mengaji sendiri ni kita belum habis lagi. Hari ni baru 27 Ramadan. 27 juzuk. Tapi dah hari ni orang majlis khatam kita boleh pergi tu. Niat tu untuk khatam kita tak lagi tu boleh pergi. Untuk diri kita memang tak jadi khatam lagi. Tapi hadir ke majlis khatam itu penting. Saya pun hadir baru ni. Kerana memang kita tu khatam geruk lah, khatam geruk masjid sini. Cuma yang kita sendiri tu kita khatam nanti 30 ni. Ya, cuma kita tak boleh anggap kita khatam, cuma hadir ke majlis khatam Quran. Kerana apa? Kerana di situ rahmat banyak turun. Jadi kita nak supaya kita ambil keberkatan majlis. Yang tu tak ada masalah. Saya pun hadir. Baru ni saya dijemput untuk majlis khatam Quran. Saya belum khatam pun waktu itu. Saya sebut saya belum khatam, tapi saya nak tumpang keberkatan kerana kita duduk dalam majlis. Doa tersebut diaminkan secara beramai-ramai, maka sebahagian doa tersebut akan dapat, mungkin kita nak tumpang amin dari kalangan mereka yang soleh, kita nak dapat juga. Maksudnya lepas ni nanti kita khatam sendirilah yang kita tu. Ya, kena khatam sendiri ya. Nanti 30 hari bulan. Okay. Sebab kalau sijil tak boleh dapat lagi lah. Sijil khatam. Ambil awal tak apalah, tapi khatam lah seorang-seorang pun tak apa, janji buat. Okey, terima kasih. Jadi saya kira masing-masing pun ada yang nak sahur ni, semua tak sahur lagi sebab kita sunat melewatkan sahur. Jadi kita ada 1 jam lagi untuk sahur. Jadi saya kira cukup sekadar ini. InsyaAllah saya terima kasih banyak kepada 146 orang. Saya pun terkejut, rupanya ramai waktu ni bangun. Masya Allah. Jadi boleh sambung sahur, boleh sambung baca Quran, bolehlah buat apa-apa pengisian untuk mengisi sampailah subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini diberkati Allah, dan saya tiap-tiap tahun macam ni lah, saya jenis tak akan mengucapkan selamat hari raya sampailah habis Ramadan. Jadi saya tak akan ucap lagi. Nanti kalaulah ada kesempatan untuk kelas selepas hari raya, saya akan ucap waktu tu lah. Untuk masa sekarang ni saya jenis tak ucap awal untuk selamat hari raya, kerana selagi Syawal belum datang, maka saya akan kita nak raikan Ramadan dulu lah. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf banyak kalau ada kesilapan, dan saya berterima kasih, dan juga terima kasih kepada semualah yang masuk dalam grup pada 146 orang. 146 apa ni, campur dengan semua ni boleh pergi sampai 150 lebih. Jadi ini satu jumlah yang ramai. 151 ya. Terima kasih Puan Azrina. Astaudi'ukumullah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat. Jadi yang nak baca Quran pun tak larat, yang nak semayang pun tak larat, nak sahur baca ulang je doa ini sebagaimana Nabi mengulang-ulang doa ini dalam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ulang lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sampailah subuh masuk. Ulang je doa tu, insya-Allah ibadah juga. Mudah-mudahan Tuhan terima, Tuhan ampun semua dosa kita. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat bersahur. Barakallahu fi, jazakumullah khairan jazaa di atas perkongsian hari ini, masya-Allah. Alhamdulillah. Spesial hari ini Ustaz yang pertamanya membuka soalan untuk jemaah, masya-Allah, penuh dengan pengisian dan jemaah dapat jawapan daripada Ustaz hari ini, masya-Allah. Cuma setakat ini belum pernah lagi lah yang Ustaz cakap tadi, buka kamera tutup kepala dengan tuala tu, masya-Allah. Itu sekadar selingan je lah Ustaz. Dengan tajuk jiwaku dan Ramadan pada pagi ini, moga jiwa kita imanan wahtisaban, dengan keimanan dan pengharapan Allah memberi keampunan penuh kepada kita. Mudah-mudahan semua kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan munajat sahur pada pagi ini. Ustaz, saya nak buat sikit bahan sebelum tutup. Dan Ustaz belum tutup lagi dengan tasbih kafarah. Jangan keluar dulu Ustaz. Kejap ya. Okey, saya ingin menjemput kepada semua jemaah untuk hadir mengimarahkan seperti mana yang Ustaz kata tadi, mengambil keberkatan untuk mengaminkan doa. Satu hari satu juzuk hari ini kita telah khatam Al-Quran pada pukul 2.15 petang bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah binti Haji Alamsyar. Dan besok jangan lupa munajat sahur pada waktu yang sama 28 Ramadan, kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad dengan tajuk Ya Rab berilah aku redamu. Jadi untuk jemaah yang sentiasa istiqamah, jutaan terima kasih kepada semua penginfak yang sangat pemurah dan istiqamah. Syukran jazilan kepada sahabat dari Brunei, grup Hajjah Hasanah Hasan yang sudi menaja selama 9 hari untuk munajat sahur, dan kepada semua penginfak yang untuk program yang dijalankan oleh Gubernur Iman. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak dan berganda-ganda. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah munajat sahur pada pagi ini terdapat sebarang kekurangan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tanggung munajat sahur kita esok pula, insya-Allah. Saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya baca tasbih kafarah, saya nak tanya, munajat sahur ni setiap hari ke? Setiap hari Ustaz, sepanjang Ramadan sampai habis. Allah. Dari tahun lepas lagi Ustaz. Oh ya, baik-baik. Pertama kali, masya-Allah. Baik-baik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.